Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera, selamat malam, selamat hari Khamis, selamat menikmati hari-hari anda. Nampak betapa banyak selamatnya itu kan. Selamat datang ke rancangan Saya Mampis episod yang ke-8. Rancangan Saya Mampis ini dibawakan oleh Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia, dan juga Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Dan di episod ke-8 ini kita akan bersama-sama nanti dengan Puan Saadiah Ali membicarakan topik penerbitan buku tokoh-tokoh. Jadi kan buku-buku tokoh ini, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat? Tetapi jika anda, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara langsung ini, jika ada sebarang pertanyaan ataupun mahu berkongsi pandangan, nanti insyaAllah kita akan sama-sama berdiskusi, berbincang secara santai di secara langsung Saya Mampis pada kali ini. Baik, okey. Untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini, kita bersama-sama dengan CEO JT Books iaitu Puan Saadiah Ali, dan pastinya nanti kita akan bersama-sama mendengarkan perkongsian beliau. Jadi sama-sama kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan Saadiah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar jelas suara saya? Alhamdulillah baik. Dengar jelas tak? Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar dengan jelas sekali. Baik, sebelum tu kan Saadiah, saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi lah bersama-sama dengan kita malam ni untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cerita sedikitnya tentang membangunkan rumah penerbitan dan masa sama menerbitkan buku tokoh-tokoh dan sebagainya lah. Jadi harapnya nanti perkongsian kita ni akan dapat memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Mungkin Sadia di peringkat awal ni kan, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lah kan tentang topik yang kita nak bincang malam ni, mungkin Sadia boleh kongsikan dahulu dengan audiens yang sedang menonton secara langsung ni situasi semasa yang sedang berlaku ialah sepanjang tempoh kita melalui fasa PKP, PKPB, sekarang ni PKPP sehingga hujung Ogos ni kan. Mungkin situasi semasa apa yang sedang berlaku di rumah penerbitan Sadia sendiri, mungkin boleh kongsikan dengan audiens sebelum kita pergi pengelalan lanjut lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk jejak tarbiyah, sepanjang PKP ataupun sejak COVID melanda dunia ataupun global, kami telah melalui beberapa perubahan yang besar lah, iaitu daripada penutupan syarikat travel, iaitu Jejak Tarbiyah Travels and Berhad, dan membuatkan kita fokus kepada bisnes buku, iaitu di bawah Jejak Tarbiyah Publication sebelum ini. Dan sehingga bulan Jun kita telah menghadapi cabaran PKP tu, sehingga pada Julai kami memutuskan untuk merombak format ataupun pengurusan yang barulah dalam bisnes buku untuk lebih fokus. Yang mana sebelum ni sebenarnya fokus utama Jejak Tarbiyah ni dalam part bisnes bukan buku tapi travel. Tapi situasi yang melanda ni membuatkan kita beradaptasi sehingga kita menjadikan buku yang lebih utama dan yang utamalah sekarang. Itulah yang berlaku. Ya, sebab kalau di tempoh waktu pandemik COVID-19 ni, kita nak pergi ke mana-mana pun mungkin agak sukar kan. Tapi kalau Ya, betul. kemara dalam Malaysia dah dibenarkan pemerintah negeri ni, boleh lagi lah. Untuk fasa sekarang saya mengambil untuk fasa sekarang saya banyak travel untuk personal lah ataupun diri saya sendiri, saya explore. Tapi untuk public kita belum lagi. Kita melihat dulu bagaimana keadaan COVID ni yang masih lagi kurang stabil lah. Terutamanya bila berlaku beberapa kluster yang baru-baru timbul ni. Jadi kita ambil pendekatan lihat dulu untuk sektor travel dan kita ambil keputusan untuk fokus dekat buku lah. Itulah tengok juga kan mengikuti perkembangan semasa Saadiah di media sosial kan. Tengok minggu ni kadang-kadang pergi ke negeri ni berjalan kan. Itu sebenarnya itu kalau dia orang yang biasa travel, biasa naik kapal terbang,
bila dia tak dapat travel lama, dia akan rasa macam dia kena pergi jugalah. Kalau tak dia akan rasa macam stres sangat lah. Macam tu lah. Okay, tu untuk inilah. Menggigil Bukan. Saya berkongsi perasaan yang sama kan, sebab sekarang agak terkendala, jadi memang agak menggigil juga kan, tak dapat nak travel kan. Apa pun okey, kita bukan nak sembang tentang Kembara, kita nak sembang tentang penerbitan buku tokoh-tokoh. Jadi itu sajalah permulaan untuk kita menyahut orang kata sebab lama tak jumpa Sadiah Rasmaya walaupun kami sama-sama berada di Bangi. Jadi okey, kita akan masuk tentang penerbitan buku tokoh-tokoh. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi selamat datang pada audiens yang bersama-sama dengan kita, dan kalau anda ada sebarang pertanyaan, perkongsian dan sebagainya berkenaan dengan topik penerbitan buku tokoh-tokoh nanti, boleh terus tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi lah. Mungkin sebagai permulaan lah Sadiah kan, sebelum nak sentuh tentang terbit buku tokoh, apa sebenarnya yang pada awalnya mencetus inspirasi kepada Sadiah untuk masuk dalam industri buku, menjadi sebagai seorang penerbit dan menerbitkan buku-buku. Ini belum cakap lagi buku tokoh ni, menerbitkan buku dahulu. Apa inspirasi yang selain daripada tadi tak boleh selain daripada tadi tak boleh nak travel tadi tu kan? Saya akan kongsikan sedikit lah macam mana saya boleh terlibat dalam dunia buku, dan juga paling penting sebenarnya macam mana boleh tubuhkan jejak tarbiyah tu. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi saya boleh simpulkan jejak tarbiyah ni penubuhannya diasaskan oleh sebuah buku. Yang mana kali pertama saya travel pada 2012, saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta tu saya pergi ke Jalan Kuitang. Kat situ ada satu tempat nama dia Kuitang Raya, tempat di mana Rangga dan Cinta berjalan mencari buku terpakai, iaitu buku aku, Khairat Anwar. Jadi saya jalan kat situ sebab tengah feel sikit kan menonton filem dia. Jadi di situ saya bertemu dengan sebuah buku. Saya sebelum tu saya tak pernah kenal dengan penulis buku. Bukan tak pernah, mungkin pernah dengar nama tapi tak cukup kenal dan tak pernah jumpa karya dia. Dengan buku yang saya jumpa tu, buku tu adalah sebuah buku yang sangat hebat, sebuah karya agung, iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dikarang oleh Buya Hamka pada tahun 2012. Jadi bila saya bertemu dengan buku tu, saya balik ke Malaysia, dan saya baca sekali saya menangis. Baca lagi, dah menangis dah, baca lagi kali kedua, menangis lagi. Baca kali ketiga, menangis lagi. Ini bukan nak cerita pasal menangis, tapi saya nak cerita pasal keindahan bahasa. Ingat betul-betul menghayati kisah Zainuddin dan Hayati. Menghayati tu satu bab lah. Saya rasa saya sangat menghayati kot dalam bab cerita tu. Tapi saya nak ceritakan yang paling saya tersentuh adalah saya rasa saya bertemu dengan satu penulis yang mempunyai gaya bahasa yang sangat indah. Gaya bahasa yang sangat santun. Gaya bahasa yang sangat luhur budi dia tu. Yang membuatkan kita rasa, yes, inilah yang kita nak. Masyarakat kita yang mana sekarang ni banyak kehilangan kata-kata yang baik, bukan nak kata banyak, tapi maksudnya kita inginkan satu suasana yang semua orang mempunyai bahasa yang baik, dan itulah yang ditonjolkan di dalam karya-karya Buya Hamka lah, yang mana selepas tu saya pun baca karya-karya yang lain, dan kita rasa ini kita nak bawakan kepada masyarakat. Dia bukan soal novel tu sahajalah. Jadi daripada 2012 tu saya baca buku tu, kemudian 2013 saya buat satu proposal untuk program. Jadi saya sebelum ni banyak terlibat dalam event-event lah. Saya buat acara wacana, saya buat carnival, festival. Saya punya bidang saya sejak habis menamatkan pengajian di universiti, bidang saya adalah event management. Jadi saya terlibat banyak dalam buat event-event, termasuk training-training di peringkat corporate dan universiti lah. Jadi saya buat satu proposal untuk mengadakan event wacana berkaitan dengan tokoh
Yang mana first tokoh yang saya pilih adalah Buya Hamka. Yang mana ambil daripada karya dia yang telah saya baca tu lah. Itu antaranya permulaan Jejak Tarbiyah pada tahun 2014 bulan Mac. 1 Mac 2014. Dan sekarang alhamdulillah dah dekat 5 tahun lah, 5 tahun lebih. Dalam 5 tahun lah kita dah teruskan Jejak Tarbiyah ni. Yes, itu sejarah awal. Mungkin setengah orang mungkin buku dia ada banyak impact dalam hidup dia. Kalau saya sendiri tak pernah merancang dan saya boleh katakan ini macam mungkin satu rezeki sehingga boleh membina satu syarikat, beberapa syarikat sebenarnya sehingga sekarang, dan juga banyaklah ruang dan peluang yang ada sehingga boleh buat travel dan sebagainya. Dia bermula daripada sebuah buku. Itu antaranya lah. Sebenarnya nak kata sebuah saja tidaklah, tapi untuk Jejak Tarbiyah memang kita startingnya dengan Buya Hamka. Jadi itu adalah pencetus kepada gerakan Jejak Tarbiyah, yang mana kami tidak bermula dengan syarikat. Dia bermula dengan sebuah komuniti buku anak muda yang duduk lepak-lepak di kampus, bincang pasal buku secara mingguan. Okay. Itu asas dia. Asas Jejak Tarbiyah adalah wacana. Jadi bila kita buat wacana tu sehingga sekarang kita teruskan wacana ni, saya sebut sebagai sama ada perbincangan diskusi kecil, kemudian kita ada kelas ataupun kuliah dalam bentuk kuliah, ataupun dalam bentuk seminar yang lebih besar. Dan kita pertama kali seminar Jejak Tarbiyah Pemikiran Buya Hamka pada tahun 2014 di Universiti Malaya dihadiri oleh lebih 500 orang. Itu program pertama kita yang dibuat di UM lah. Ketika tu momentum seminar ni memang tinggi. Program pertama pun dah seramai ramai itu. Itu antaranya lah. Kali pertama buat pun dah dapat seramai itu. Dia sebab memang saya terlibat dalam bidang event sebelum tu. Jadi saya dah memang ada collaboration dengan beberapa pihak. Dan kita dah ada, memang dah terbiasa menguruskan event-event yang macam tu lah. Pengalaman tu juga pakai lah dalam membangunkan betul. gerakan itu. Ya betul. Jejak Tarbiyah sendiri sebenarnya bukan sebuah nama yang dirancang sebagai sebuah syarikat ataupun organisasi. Dia adalah nama program. Nama program pertama iaitu Jejak Tarbiyah Pemikiran Buya Hamka. Jadi semuanya adalah secara kebetulan lah. Jadi daripada sebuah komuniti buku kita berkembang menjadi sebuah syarikat jualan dan penerbitan buku dan juga syarikat travel lah yang sebelum ni. Itu antaranya lah yang kita ada lah. Sekarang untuk Jejak Tarbiyah kita daftarkan dengan JT Books PLT untuk kita masuk ke pentas yang lebih international. Lebih kurang macam tu lah. Tak international sangat. Taklah. Kalau nak masuk ke pentas international ni dah tak jadi kebetulan dah ni. Awal je tu yang 5-6 tahun lepas kebetulan tu. Itu mungkin kebetulan. Dia sebelum ni saya boleh katakan yang buat Jejak Tarbiyah ni dia sebenarnya minat. Kemudian kita buat, kita tak sedar rupa-rupanya dah 5 tahun kita buat. Kita bukan buat macam sebab memang nak buat bisnes. Tak, dia bukan macam tu. Sebab kita minat nak buat program, kita minat dalam masa yang sama kita cover lah, kita buat jualan buku. Jadi Jejak Tarbiyah dia start dengan wacana, dalam wacana tu kita dah start jual buku. Kemudian di luar wacana pun saya jual buku untuk menampung kehidupan lah. Kemudian daripada buat wacana dengan jual buku tu, banyak permintaan untuk pergi travel ke kampung Buya Hamka, pergi ke tempat banyak tokoh. Dan kita pun tak sedar juga benda ni berlaku dalam 4-5 tahun ni, 4 tahun lah saya sebut, dalam 4 tahun kita dah bawa 1,000 lebih orang ke Indonesia dan juga ke Turki lah. Itu yang setakatnya. Kita sebenarnya tak plan tapi alhamdulillah berlaku. Dan itu mungkin kita simpan sebagai satu track lah. Yang mana sekarang tak buat travel, jadi mungkin mengembara dengan konsep yang lain.
Itulah. Kita dah cakap dah tadi kan, ini bukan lagi kebetulan, ini dah terus sebagai perjuangan yang akan, saya anggap ini adalah perjuangan yang akan diteruskan oleh Saadia dan juga pasukan. InsyaAllah. Kita doakan. Sebut perjuangan ni berat lah sikit. Bangsa Rasul kan. Tak apa. Perjuangan apa yang ringan kan. Apa pun, kita nak sentuh juga kan, kita nak sentuh juga berkenaan dengan perbitan buku ni tadi juga. Tadi maknanya daripada inspirasinya dengan Buya Hamka punya Tenggelam di Kapal Badawi tadi, terus secara kebetulan membangunkan komuniti buku dan seterusnya menggerakkan sehinggalah beberapa syarikat yang ada sekarang kan. Okey. Apabila Saadia mula-mula kan, nak mendaftar waktu itu nak menjadi penerbit kan, dan apabila mula nak menerbitkan buku, kadang-kadang ada syarikat penerbit dia akan mulakan dengan mungkin dengan, maksudnya dia akan mulakan dengan membangunkan produk sendiri lah, maksudnya penulis-penulis sendiri dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama Jejak Tarbiyah juga menerbitkan buku tokoh. Contoh kalau mungkin saya boleh berkongsi dengan audiens yang ada di sini, antara nama-nama besar yang ada, sebab tu saya petik topik hari ni buku tokoh-tokoh tadi tu. Pertama tadi tak lain tak bukan, dan juga yang terkini, yang terbaru ni, Andrea Hirata. Lagilah itu dah memang internasional lah tu kan. Jadi apa sebenarnya yang membuatkan Jejak Tarbiyah ataupun Saadia sendiri orang kata memikirkan untuk menerbitkan buku tokoh-tokoh ni tadi? Sebab satu tadi Saadia dah kongsi, sebab nak sampaikan bahasa yang baik, yang indah ni daripada Buya Hamka punya penulisan kepada pembaca. Okey, itu satu sebabnya. Tapi sebab-sebab lain, apakah mungkin ada sebab-sebab lain yang membuatkan Saadia dan juga Jejak Tarbiyah menerbitkan buku tokoh-tokoh ni? Okey, kalau kita bercakap pasal tokoh, sebab Jejak Tarbiyah bermula dengan wacana, dia bukan tentang sosok tubuh. Setengah orang mungkin dia fikir macam ni Buya Hamka, segalanya tentang Buya Hamka kita akan accept. Dia bukan macam tu. Contohnya macam kalau tokoh-tokoh tertentu lah, kalau kita setengah ada kata kita ni terlalu taksub kepada Buya Hamka, sehingga perkara-perkara yang macam tu lah. Tapi sebenarnya tokoh-tokoh yang kita angkat ni, dia bukan sekadar seorang tokoh. Dia bukan sekadar sebuah nama. Dia adalah sebuah pemikiran. Dia adalah sebuah idealisme. Itu yang berlaku. Kenapa kita angkat Buya Hamka pada peringkat awal adalah kerana dia mempunyai karya. Jadi idea awal adalah sangat mudah untuk kita merujuk ataupun untuk kita bawa masyarakat untuk faham idea dia bila dia ada satu set buku. Dia bukan ada sedikit lah buku Buya Hamka yang kalau pada koleksi Jejak Tarbiyah sendiri ada dalam 53 judul. Yang Buya Hamka tulis sendiri ada lebih 100 tapi itu pun mungkin tak semualah yang diterbitkan. Jadi bila saya sebut tentang tokoh ni, dia bukan sekadar tokoh. Dia adalah sebuah idea yang kita nak bawa kepada masyarakat. Jadi bila bercakap tentang idea ni, semestinya tidak semua yang kita bawa kepada masyarakat. Kita lihat idea-idea yang relevan, yang tidak keras, yang sesuai dengan keadaan masyarakat kita, bawa idea-idea yang sederhana, dan itu antara yang dibawa oleh Buya Hamka, tidak ekstrim dan sesuai dengan masyarakat lokal kita. Mungkin ada orang bertanya, kenapa tak bawa tokoh-tokoh Arab? Dalam di Jejak Tarbiyah ni, walaupun nama Jejak Tarbiyah, kita tak banyak tokoh-tokoh yang macam daripada Mesir, daripada Arab Saudi ke. Sebabnya kita sebenarnya kita melihat kepada konteks masyarakat kita yang masyarakat Melayu, nilai-nilai Nusantara, itu yang lebih menarik minat kami lah untuk bawa kepada. Mungkin untuk tokoh-tokoh tersebut yang lain tu kita dah ada banyak gerakan-gerakan Islam yang bawa kepada masyarakat di sini. Jadi untuk kami dan keadaan keterbatasan kita juga, kita memilih tokoh yang lebih dekat. Kalau kita bercakap tentang tafsir Al-Azhar sendiri, Buya Hamka dia membahaskan ataupun mentafsirkan Al-Quran tu sangat dekat dengan masyarakat kita.
dia bila bercakap tentang Indonesia ni, kita bukan bercakap tentang negara yang sangat berbeza sebenarnya, sebab asal usul ataupun daripada kita berkongsi banyak perkara yang hampir sama daripada sudut kebudayaan, daripada sudut cara hidup dan sebagainya. Dan juga sebagai seorang Muslim lah. Itulah. Poin saya tadi adalah idea buku tokoh ni adalah idea untuk pemikiran sebenarnya. Bahkan kalau ada lagi tokoh-tokoh, yes betul. Kalau siapa yang meneliti karya Buya Hamka, kita boleh nampak. Ya betul. Sebab tu kalau kami lihat JT tidak hanya menerbitkan buku-buku Buya Hamka, kita terbitkan buku-buku, kita ada penulis muda yang kami gilap sendiri. Kita ada Maisarah Muhammad Fauzi yang tulis buku Ustazah zaman dulu, buku sejarah. Kita ada Said Azharul Asrid yang menulis Kerana Cinta Kudahaka dan Sejarah Pulau Maskawin, Sejarah Negeri Johor. Dengan bahasa yang sangat baik. Kita ada Iman Daniel Hakim yang berkongsi tentang minat membaca dan buku dia menjadi sangat bestseller. Itu antara penulis-penulis muda yang kita bangunkan. Tapi untuk seimbangkan ataupun untuk kukuhkan penerbitan kita memerlukan gabungan di antara penulis yang sudah ada kekuatan tersendiri dengan penulis-penulis muda yang barulah, yang mana kita guide, kita cuba untuk mereka menjaga kualiti terutamanya dalam aspek bahasa lah. Jadi kalau bercakap tentang Andrea Hirata ni seorang penulis yang bagi saya sangat besar lah. Saya pun sebenarnya kadang macam bermimpi. Bila bercakap tentang Andrea Hirata je, terkeluar perkataan bermimpi kan. Jadi dia adalah satu perkara. Sang pemimpi. Andrea Hirata ni adalah, itulah nak kata rezeki juga. Usaha daripada editor kami sendiri. Ke fellowship Istanbul Fellowship, yang mana mereka telah membincangkan untuk copyright dan sebagainya, dan alhamdulillah Andrea sendiri sangat berbesar hati dan dapat kami bertemu dengan beliau dan bekerjasama dengan baik, dan kita dah lahir buku Orang-Orang Biasa edisi Malaysia yang diterjemahkan oleh Cik Puan Azah AR. Dan seterusnya kita baru dapat copyright terkini iaitu Guru Aini, dan juga sebenarnya akan ada satu lagi buku Andrea yang ke depan akan dilancarkan bersamalah di Indonesia dan Malaysia. Kalau berkaitan dengan Andrea Hirata, saya rasa idea yang paling besar dibawa oleh Andrea Hirata adalah idea pendidikan. Pendidikan untuk semua, pendidikan untuk masyarakat miskin, yang mana saya rasa idea tu very universal, sangat boleh diterima di mana-mana sahaja. Itu yang kita merasa kita rasa satu penghargaan, bukan penghargaan macam mana, tapi maksudnya kita rasa kita gembira untuk turut serta dalam dalam nama. Saya boleh ulang balik tak tadi sikit? Maafkan saya. Ulang apa tu Bang Fiz? Berkenaan dengan anda data tadi tu kan, kan ada Sadia ada maklumkan yang saya terlepas terus yang tu tadi. Oh ya. Jadi untuk Andrea Hirata ni dia bawa tema pendidikan, dan kita merasa kita bertanggungjawab untuk bersama untuk membawa idealisme isu-isu pendidikan, isu-isu kemiskinan ni kepada masyarakat, yang mana dia universal, di mana-mana saja idea tu diterima. Dan seperti biasa Andrea Hirata dia mempunyai satu magis ataupun magic yang mana karya dia sangat bijak. Kita baca novel dia dengan kita rasa macam setiap ayat dia sangat meaning lah bagi saya. Itu antara kelebihan lah yang Andrea Hirata. Dan sekarang kita untuk Andrea Hirata kita dalam sebenarnya kita hampir di final untuk finalkan translation Orang-Orang Biasa ke dalam English untuk pasaran international.
Jadi bukan sahaja kita terjemah kepada Malaysia, Endel Hirata memberikan kepercayaan kepada kami untuk terjemah kepada English bagi pasaran international. Yang mana sebelum ni Laskar Pelangi telah pun diterjemahkan kepada bahasa English dan dipasarkan di banyaklah berpuluh bahkan hampir beratus buah negara di seluruh dunia. Jadi itu antara perkara yang menarik untuk kami buat berkaitan dengan buku-buku Endel Hirata. Setakat itu untuk Andrea lah. Baik, okey. Sementara itu, sebelum kita nak teruskan lebih lanjut perbincangan tentang penerbitan buku tokoh-tokoh ni, kita nak raikan juga respons daripada sini. Saya izinkan saya Sadiah untuk kongsikan respons daripada audiens kita hari ini, daripada Tuan Yusof Amiruddin. Maklumkan bahawa maklumkan tempat tu yang tadi yang Sadiah tadi sebut tentang Kuitang tadi tu, kalau tak disebut kembali oleh Sadiah tadi, hampir lupa tentang Kuitang. Itu satu. Seterusnya kita nak juga meraihkan respons daripada Puan Rafiah Muhammad Yusof, membaca karya Buya Hamka terasa macam mendengar atuk kita berpesan kepada kita. Macam tu. Dan dia juga memberikan salam lah kepada saya sendiri dan juga saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita teruskan respons daripada Puan Nur Azah pula. Tahniah Hafiz Latif Adik Ali, kedua kalian insan gigih dalam memartabatkan dunia perbukuan dan sekaligus menggalakkan budaya membaca. Terima kasih Puan Nur Azah, insya-Allah. Saya taklah sangat kot, dia lebih tinggi kegigihannya. Kita sambung sikit dengan kita sambung pula respons dengan Cik Puan Azah Abdul Rahman. Tahniah jejak tarbiyah. Ingat lagi rasanya hadir wacana pertama di UM. Di UM ke wacana pertama tu, Sadiah? Yes, betul. Oh, rupanya dah bertemu lama. Baru tahu. Okay, so Cik Puan Azah, betul lah tu. Wacana pertama yang jejak tarbiyah buat tu di UM. Okay, kita teruskan respons daripada Puan Ramlah Mus. Salah satu buku kegemaran saya ialah buku tentang tokoh. Jadi itu antara yang respons yang ada lah. Ada juga respons sikit lagi lah daripada Puan Nur Azah tentang suara saya yang hilang tadi. Oh ya. Minta maaf. Talian internet kadang tak memberi kerjasama yang baik. Dan juga ini bapa saudara saya sebenarnya ni, Cikgu Azhar Rizwan. Suara tak clear, minta maaf juga Cik ni. Baik, okey, kita teruskan sikit. Okey, tadi Sadiah ada kongsikan juga dengan kita dalam menerbitkan buku tokoh-tokoh ni tadi kan. Tapi dalam segala keistimewaan yang ada tu, kandungan pemikiran baik dan sebagainya, tapi dalam segala keistimewaan yang ada, cabaran-cabaran melalui proses menerbitkan buku-buku tokoh-tokoh ni tetap akan ada juga yang akan dilalui kan. Mungkin Sadiah boleh kongsikan dengan audiens jugalah apa cabarannya. Mungkin sebab contoh, bila kita nak terbitkan buku Buya Hamka orang yang maksudnya penulisnya dah meninggal, tapi meneruskan suara penulis yang sudah pun tiada ni adalah satu hal yang sangat besar lah untuk Buya Hamka sendiri dan juga untuk Jejak Tarbiyah. Berbanding dengan contoh kalau nak terbitkan buku Ustaz Rizal ataupun buku Endel Hirata dan sebagainya, penulisnya masih ada kan. Mungkin perbezaan cabaran antara menerbitkan buku penulis yang dah tak ada dengan penulis yang dah ada, mungkin boleh kongsikan dengan audiens lah. Okey, sebenarnya bagi saya setiap buku yang Jejak Tarbiyah terbitkan mempunyai cabaran yang tersendiri ataupun semuanya ada cabaran. Setakat ni tak ada buku yang mudah. Dan saya rasa kalau mudah sangat buku tu, saya rasa macam mudah sangat ni. Macam tu. Jadi cabaran kita. Okey, saya minta maaf kalau dengar suara anak sikit.
Jadi cabaran untuk buku Buya Hamka, saya rasa yang paling mencabar kita buat buku Buya Hamka ni adalah buku Kenangan-Kenanganku di Malaya. Buku ada dekat rak, tapi saya cerita sajalah. Buku tu sebenarnya ditulis dalam tulisan Jawi lama. Buku tu menggunakan tulisan Jawi lama, diterbitkan di Singapura, dan topik dia tentang sejarah Nusantara. Cuba imagine bagaimana proses 2 tahun kami perlukan untuk translate buku tu ke dalam bahasa Melayu. Sangat rumit sebab dia Jawi lama, dan kami tidak dapat manuskrip yang sebenar. Kita dapat fotokopi atas fotokopi, yang mana untuk usaha memurnikan ni melibatkan sangat banyak pihak. Jadi hasil yang didapati pun untuk cetakan seterusnya pun kami perbaiki lagi. Saya bagi contohnya perkataan bintan dengan bentan. Kita dalam tulisan Jawi lama ni, titik pun kita tak nampak dengan manuskrip dia yang kurang jelas. Jadi proses tu sangat sukar, sehingga kita perlu merujuk bukan saja orang yang pakar Jawi, orang yang pakar sejarah. Kemudian proses-proses seterusnya, iaitu dengan untuk ikut panduan DBP lagi, dan hasilnya kita rasa sangat puas hati. Itu pun masih lagi kita cuba untuk melihat kalau ada ruang-ruang yang boleh lagi diperbaiki supaya dia kekal menjadi satu buku yang penting untuk dirujuk pada masa hadapan. Kalau buku Kenangan-Kenanganku di Malaya ni, buku khas yang Buya Hamka tulis sebagai apresiasi kepada kemerdekaan tanah Melayu pada tahun 1957. Buku tu ditulis pada tahun 1957. Jadi sehingga Buya Hamka menulis dengan bahasa yang sangat indah. Dia menyebut Malaysia ataupun tanah Melayu ketika itu sebagai adik kepada Indonesia. Dia sebut mari adik. Dia punya dia nak mengatakan kakak tu Indonesia lah telah merdeka. Jadi sekarang ni adiknya pula nak merdeka. Jadi itu antara yang menarik lah berkaitan, dan itu cabaran yang berlaku. Mungkin cabaran kedua yang saya nak kongsikan ini adalah cabaran menerbitkan buku Indra Hirata. Sebab kami tidak berurusan direct secara terus berkaitan dengan pengurusan isu-isu pengurusan. Kita langsung dengan agensi literary agency yang menjaga copyright Indra Hirata di New York, iaitu Kathleen Anderson Literary Agency, ataupun kami dengan mesra menyebut beliau sebagai Katie. Jadi dia sangat proses yang sangat rumit, respon yang sangat serius, bukan serius yang macam mana. Dia bekerja dengan seorang Mak Saleh, dia yang sangat cerewet. Ni kalau Indra dengar ni tak tahu juga, tapi dia pun sebut macam tu. Harap Katie tak dengar lah. Tapi itu proses yang berlaku, dan kita cuba untuk memenuhi. Yalah, dia macam Mak Saleh, kita ni yalah orang biasa je kan. Maksudnya kita ni yalah banyak benda yang kita tak faham dan tak tahu. Jadi kita ni macam noob sangat lah untuk tapi alhamdulillah saya dibantu oleh tim yang sangat committed daripada sebelum ni editor Jejak Tarbiyah Mardia Abadan. Kita juga ada bahagian pengurusan manajemen kita yang rajin untuk melayani dan juga menguruskan benda-benda yang sangat rumit, dan alhamdulillah kita dapat buat setakat mana kemampuan kita. Termasuklah benda ni melibatkan kewangan, dan bila bercakap pasal kewangan sebenarnya kita banyak lagi kita nak buat, tapi disebabkan kekangan kewangan kita limit. Kita mungkin buat pergerakan Jejak Tarbiyah dalam aspek penerbitan tu agak perlahan. Kalau penerbit besar macam sebelum ni, saya pernah dengar PTS terbit buku setahun 100 judul. Mungkin Jejak Tarbiyah 10 ataupun
ke depan tahun ni mungkin dalam 15 ke 20 kan, masih lagi sedikit. Sebab kita belum ada yalah satu pasukan yang cukup pasukan kita masih pasukan yang kecil lah untuk dalam penerbitan ni. Jadi semuanya berlangsung dengan sikit dan cabaran-cabaran tu sama ada daripada aspek kewangan, daripada aspek pengurusan, bagaimana kita nak handle dengan aspek untuk proses penerbitan tu sendiri. Proses penerbitan yang rumit bergantung pada manuskrip yang macam mana. Itu adalah satu cabaran yang kita rasa sangat sebenarnya sangat excited dan cuba untuk handle yang terbaik lah yang kita mampu. Itu yang kita cuba buat bagi aspek tu. Itu saja yang judul tentang mungkin tapi kuantiti judul mungkin sedikit, tapi kuantiti cetakan untuk setiap judul tu mungkin tidak. banyak kot. Tak banyak. Jejak Tarbiah standard cetakan kita adalah 1,000, paling banyak 2,000 naskah. Habis baru kita cetak lagi, macam tu je. Faham? Tapi insyaAllah mungkin daripada sebab kita pun saya faham mungkin Saadiah sendiri ataupun Jejak Tarbiah sendiri sebenarnya bukan lebih fokus kepada kuantiti judul, tapi sebenarnya lebih kepada kualiti yang mahu diberikan persembahan kepada pembaca dan sebagainya. Jadi betul. Tadi pada awalnya Saadiah pun dah sebut dengan pemikiran tu yang paling diutamakan. Dan jadi kalau kita nak lambakkan semua buku tokoh-tokoh boleh saja, tapi kita pun nak pilih yang terbaik daripada yang terbaik yang kita ada. Itu mungkin yang boleh difikirkan oleh Saadiah sendiri lah kot. Apa pun kita nak sebut lagi sikit tentang tadi dah ada cabaran, dah ada keistimewaannya kan, tapi dalam masa sama apabila menerbitkan buku tokoh-tokoh ni, tak kisahlah tokoh tu penerbit maafkan saya, penulis dari Malaysia ke ataupun penulis dari luar negara ke, asalkan dia adalah tokoh yang memiliki pemikiran yang boleh dibawa, ditengahkan oleh Jejak Tarbiah, Jejak Tarbiah akan usaha untuk menerbitkannya. Tapi dalam masa sama mungkin Saadiah boleh kongsi juga respons ataupun maklum malas daripada para pembaca Jejak Tarbiah sendiri misalnya. Mungkin sebab kita faham juga, contohlah buku-buku Hamka yang lama-lama dulu misalnya kan, susah nak dapat, tapi bila Jejak Tarbiah mengambil langkah ini, mengambil usaha ini untuk menerbitkannya semula dan sebagainya, ia sedikit sebanyak membantu kita mengakses semula bahan bacaan yang ditulis oleh Buya Hamka dan sebagainya misalnya kan. Mungkin ada respons ataupun malas pembaca, pembeli, peminat komuniti Jejak Tarbiah yang saya rasa macam ini adalah tiba-tiba semangat kisah. Sebenarnya buku Buya Hamka ni dia macam sebuah candu je. Dia baca satu rasa nak baca lagi yang lain. Rasa mana lagi yang belum baca. Contoh kalau kita start baca novel, kita akan cari semua novel Buya Hamka. Dia sama juga dengan buku-buku yang seterusnya. Kita akan rasa apa buku yang belum kita baca, dan kita rasa kita perlu miliki. Jadi Buya Hamka ni adalah sebuah set yang mana orang belum berkenalan, dia akan start berkenalan, dia akan baca satu, kemudian baca seterusnya. Jadi untuk Jejak Tarbiah, permulaan kita dulu kita menjual. Kemudian saya ingat pada tahun 2014, PTS yang lebih awal pergi ke Indonesia mengambil copyright. Kebetulan waktu tu ada teater di bawah lindungan Kaabah yang mana keluarga Buya Hamka pun datang ke Malaysia. Kemudian 2015 ada teater Tenggelamnya Kapal Van der Wish di Malaysia. Sebelumnya tu ditayangkan filem Tenggelamnya Kapal Van der Wish di Indonesia. Jadi momentum tu dia datang dengan ada seminar dan sebagainya. Jadi untuk Jejak Tarbiah, kita ada dua segmen pembeli lah. Yang pertama yang mana dia tak tahu pun Buya Hamka ni siapa. Dia tak tahu pun rupanya ni penulis buku ataupun ni ulama', dia tak tahu. Dan dalam segmen yang macam ni kita memperkenalkan, dan ini yang berlaku dalam proses wacana, dalam proses mungkin wacana yang secara tak langsung ataupun secara online. Kita ada penulisan artikel, kita ada status update Facebook, kita ada kongsikan quote-quotes Buya Hamka yang simple. Daripada situ orang belum pernah kenal Buya Hamka, dia tertarik bila dengar kata-kata Buya Hamka. Sebab tu dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wish ada satu kata-kata Buya Hamka yang sangat memberikan kesan. Dia cakap,
ada banyak pintu cinta dalam hidup ni. Ada banyak pintu cinta. Ada pintu cinta tu ada daripada pintu kasihan, pintu sebagainya. Jadi saya nak sebut bukan pasal pintu cinta. Saya nak sebut pasal pintu mengenal Buya Hamka tu ada banyak pintu. Jadi Buya Hamka ni ada orang kenal dia melalui pintu cinta. Dia baca karya Tenggelamnya Kapal Van Duysh, Lindungan Kaabah, dia tonton filem Tenggelamnya Kapal Van Duysh. Dia rasa Buya Hamka ni dekat dengan hati dia. Dia rasa Buya Hamka faham kisah cinta dia. Dia rasa macam dia lah Hayati. Kadang-kadang dia rasa dia lah Zainuddin. Bahkan kalau saya bawa orang sahabat-sahabat kita pergi travel, kembara Jejak Hamka, semua berebut nak jadi Hayati, berebut nak jadi Zainuddin. Pakat mencari manalah Zainuddin dia, mencari Hayati dia. Jadi itu adalah pintu cinta. Jadi orang yang dia tak baca tafsir Al-Azhar, tapi dia rasa Buya Hamka memahami dia dalam soal cinta. Kemudian kita cakap pasal pintu kalau kita baca Terusir, kita akan ada rasa macam Terusir cerita tentang perempuan yang difitnah, tak ada siapa bela dia, suami dia halau dia sebagainya. Dan Buya Hamka dekat situ berperanan sebagai seorang pembela. Dia bukan bela dengan dia jadi peguam ke apa ke. Dia bela dengan karya dia. Dia memujuk hati perempuan-perempuan yang terbuang. Dia memujuk hati perempuan-perempuan yang difitnah. Dan kita rasa macam dia memahami kita dengan buku-buku, dengan karya-karya dia. Ada orang pula mungkin dia tak kisah pun pasal hal cinta ni, dia pun geli kadang-kadang dengar ayat-ayat cinta. Tapi dia baca tafsir Al-Azhar. Dia baca perjuangan, dia baca pasal politik, keadilan sosial, dia rasa baca sejarah umat Islam dan dia rasa macam cukup dapat memahami Buya Hamka tu dalam soal-soal penting dalam cabang-cabang agama untuk dia rujuk sebagai panduan harian dia sebagai seorang Muslim lah. Jadi di situ Buya Hamka memberikan dirinya pelbagai pintu. Itu yang kita boleh masuk. Jadi jangan heran kalau orang baca Buya Hamka ni mungkin dia ni dia tak baca pun tafsir Al-Azhar, tapi ke depan sedikit-sedikit macam itulah kita perkenalkan. Itu tentang yang mana mungkin dia belum kenal dan juga seterusnya kenal lah. Seterusnya adalah pembaca yang memang mencari betul karya dia dan cuba untuk mengkaji. Kita ada daripada bidang akademik lah. Kita ada sahabat-sahabat kita yang memang mengkaji tentang Buya Hamka. Dia membaca Buya Hamka, dia buat tesis tentang Buya Hamka. Bahkan dia memang betul-betul daripada keluarga yang kalau zaman dulu di Malaysia ni banyak dia rumah-rumah atuk nenek, sahabat-sahabat kita ni, mak ayah yang mana ada tafsir Al-Azhar, ada Tenggelamnya Kapal Van Duysh. Itu antara perkara menarik yang menyebabkan sebenarnya kita dah ada generasi yang kenal Buya Hamka. Jadi bila kami bawa balik karya Buya Hamka dalam kita katakan dalam jumlah yang besar lah, judul-judul yang banyak, kita memberikan satu refreshment, kesegaran kepada pembaca-pembaca yang dia belum baca lagi Tuan Direktor, dia belum baca lagi Terusir. Kita hidupkan lagi karya dia. Dia bukan Jejak Tarbiyah terbit buku bukan sebab kita rasa macam buku ni mesti laku ni, buku ni boleh jual 10,000 ni. Kita pun tak cetak 10,000, kita cetak 1,000. Habis kita cetak lagi 1,000. Jadi kita nak karya tu terus hidup. Kita nak karya tu terus dinikmati. Terutamanya kalau kita bercakap tentang konteks Malaysia. Sebab tu kita ambil satu keputusan untuk kita bukan terjemah, kita memperbaiki bahasa tu untuk ikut panduan DBP dengan mengekalkan gaya bahasa Buya Hamka. Perkataan-perkataan Indonesia yang agak sukar difahami, kita ubah kepada perkataan Malaysia. Memang kita ikut panduan DBP lah. Cuma kita tidak mengubah struktur ayat. Kita tidak mengubah, kita tidak terjemah. Kita hanya menukar perkataan yang sukar untuk dibaca lah. Atau memperbaiki. Supaya kekal relevan terutamanya dalam konteks negara kita. Buya Hamka bila bercakap tentang pembaca ataupun pendengar kuliah beliau di Malaysia sangatlah banyak, terutamanya generasi-generasi mak ayah atau nenek kita yang sebelum ni lah. Jadi itu antara perkara yang menarik tentang bagaimana
jejak tarbiyah membawa karya Buya Hamka kepada masyarakat yang kita boleh lihat lah. Jadi Bang Pis pintu yang mana? Dengar tak? Tanya pintu mana? Saya nak ambil jalan selamat lah, pintu cinta. Oh, okay, dengar dengar isteri tu. Ada lah, ambil jalan selamat. Okay. Ada. Eja ada kat sebelah kan. Baik. Apa pun di hujung-hujung sesi ada dua lagi respon yang mungkin saya boleh kongsikan kat sini. Satu respon daripada satu respon daripada Alif Basri. Alif Basri bagi tahun lalu amat berharga, terus sukses JT. Itu daripada Alif Basri lah. Dan seterusnya ada satu soalan sebenarnya. Okey, soalan apa tu? Saya dah nak apa tadi? Ini apa? Tak tadi, saya dah nak respons pada Alif ke? Oh, Alif Basri daripada Kota Buku sebelum ni. Jadi kita curi dia sebentar untuk bekerja di Pesta Buku di Bus JT. Sekarang ni di Institut Masa. Oh ya. Seterusnya soalan sekali lagi pada Cikgu Azhar. Tadi sebenarnya saya dah ada sentuh juga lah sedikit tentang literary agent tadi kan, tapi mungkin boleh kongsikan sekali lagi sedikit lah kot prosesnya kan. Soalannya buku Buya Hamka tu dapat manuskripnya daripada mana? So mungkin saya dah boleh kongsi sikit lah kot, sebab memang kita ada terlibat pergi ke contohnya Istanbul Fellowship Program, Indonesia Partnership Program dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya ini adalah ruang untuk pelesenan hak cipta lah. Mungkin saya dah boleh kongsi sikit lah berkenaan dengan pelesenan hak cipta, walaupun topik kita berkenaan dengan penerbitan buku tokoh-tokoh. Silakan. Okey, yang pertama saya nak cakap tentang buku Buya Hamka. Untuk buku Buya Hamka, sekarang copyright dia diuruskan oleh Gema Insani Press. Jadi untuk dapatkan hak cipta ni, kita pergi mengadakan satu MOU lah dengan pihak Gema Insani Press yang mana mewakili anak-anak Buya Hamka. Jadi yang menarik pasal buku-buku Buya Hamka ni, kami tak dapat manuskrip. Sebab kami tidak terbit buku yang dah diterbitkan. Kami terbit buku yang tak terbit lagi. Dan mereka pun tak ada manuskrip. Jadi saya kongsikan tentang satu buku dulu. 4 bulan di Amerika. Kita dapat daripada kolektor buku Malaysia di Malaysia. Buku Buya Hamka, jangan terkejut jika buku tersebut memang lebih banyak di Malaysia berbanding di Indonesia. Sebab dulu kita ada Pustaka Antara yang telah menerbitkan banyak karya Hamka. Kemudian kita ada Pustaka Dini yang mana saya maklumkan juga Pustaka Dini sebenarnya dia dah tidak lagi mendapat hak cipta, tapi masih lagi ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang mencetak buku tersebut dan dijual sehingga sekarang. Dan sekarang untuk di Malaysia kita ada hanya 2 pihak, iaitu yang ada copyright buku-buku karya Hamka, iaitu yang pertama PTS, yang kedua Jejak Tarbiyah. Okey, untuk karya manuskrip Buya Hamka, macam tadi, yang pertama kita dapat daripada kolektor buku Malaysia. Jadi kita ada satu grup di Facebook nama dia Kolektor Buku Malaysia yang memberikan kepada kami adalah moderator grup tersebut, iaitu Abang Nick Lee, dan beliau yang menggalakkan kami untuk proses penerbitan ini. Itu satu untuk buku 4 bulan di Amerika. Seterusnya buku Di Tepi Sungai Dazlah juga daripada kolektor, iaitu daripada penulis kami sendiri. Dan buku tu kita dapat silang rujuk di Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi ada satu buku yang bagi saya sangat menarik, iaitu buku Si Sabariah. Si Sabariah adalah karya novel pertama yang ditulis oleh Buya Hamka, yang mana manuskripnya kami tak dapat detect berada kat mana. Sehingga kita cari di internet, kita dapat detect dia berada di sebuah perpustakaan universiti di Australia. Saya rasa di sama ada di Canberra ataupun di Sydney, dan kita berhubung dengan kawan-kawan kita yang berada di Australia, dan mereka memaklumkan yang fotokopi buku tersebut berada di Universiti Malaya, di Perpustakaan Za'ba. Jadi kita pergi ke Universiti Malaya, kita tidak dibenarkan akses, kita hanya boleh mengambil gambar. Kita mengambil gambar fotokopi atas fotokopi dan dia
proses dia panjang. Macam sekarang kita tengah menerbitkan Si Sabaria. Ini karya agung Buya Hamka. Kita terbitkan dalam 2 bahasa. Yang pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa Minang. Ini cabaran yang kami bukan saja-saja nak ambil, tapi bagi saya satu kepuasan bila kita dapat kekalkan bahasa Minang. Saya rasa di Malaysia masih banyak lagi jalur keturunan Minang lah. Dan seterusnya kita buat dalam bahasa Melayu. Dan dia adalah buku yang bukan sekadar novel tapi sebuah khabar. Jadi dalam budaya masyarakat Minang ni dia ada satu budaya khabar. Khabar ni dia menyampaikan pesan-pesan ataupun cerita-cerita rakyat daripada nenek moyang ke anak cucu dia. Jadi Si Sabariah ni uniknya lagi kami membuat ilustrasi untuk menjadikan dia sebuah naskah yang besar lah yang untuk dan kita juga kongsikan kepada pihak Indonesia. Dan berita yang lebih menariknya, mereka yang lebih menerbitkan lebih cepat daripada kita sebab mereka ada kemampuan penerbitan yang lebih besar berbanding kami. Mereka ada kilang cetak sendiri dan yalah kemampuan kewangan yang lebih besar. Kita mengambil masa yang lama, mungkin agak setahun lah saya rasa. Dan sekarang di peringkat akhir lah yang mana kita bekerjasama dengan editor di Indonesia juga dalam soal bahasa Minang ni. Jadi kalau saya nak kongsikan manuskrip Buya Hamka dapat daripada mana? Banyak. Tapi memang kebanyakan daripada kolektor ataupun di pustakaan. Bahkan buku Buya Hamka juga dia ada di Library Congress Amerika dan di beberapa library di, kalau tak silap saya, di Belanda yang disimpan lah. Di Indonesia buku-buku yang lama agak susah lah nak dapat sekarang. Saya rasa di Malaysia lebih mudah lah untuk dapat. Itulah untuk bagaimana JT dapat karya manuskrip. Menarik perkongsian yang saya kongsikan tadi sebab yalah kita pun sebenarnya sering tertanya kan kat mana sebenarnya manusia asal ada selain daripada proses biasa yang dia melalui pelaksanaan hak cipta, tetapi dalam masa sama ada juga rupanya daripada sahabat-sahabat sekian-sekian yang membantu untuk kita mendapat akses tersebut kan, dan itu adalah sebenarnya satu jalinan kerjasama yang sangat penting sebenarnya dalam kita meneruskan usaha menerbitkan buku tokoh-tokoh ni tadi. Dan sedar tak sedar pun sebenarnya kita pun dah sampai ke hujung rancangan kita, tapi saya nak raikan sekali lagi satu respons daripada Cikgu Azhar, mungkin sebagai penutupnya untuk sesi perkongsian kita pada malam ni. Seronok dengar cerita Sadiah, terasa macam masuk pintu rumah Hamka. Saya suka kajian manuskrip, seronoknya dapat akses kepada semua. Terima kasih. Cikgu Azhar ataupun bapa saudara saya memang minat lah berkaitan sejarah dan sebagainya, apatah lagi Buya Hamka sendiri. Dia juga adalah antara dalam penulisan, dalam penerbitan dan sebagainya. Jadi saya pun banyak pinjam daripada bapa saudara ni juga sebenarnya buku-buku ni. Itu yang membuatkan ada respons beginilah. Apa pun sikit lagi di hujungnya saya nak raih Puan Najibah Abu Bakar, temu bual yang sangat menarik. Tahniah. Tetamu kita yang sebenarnya sangat pandai berkongsi cerita. Sebab itu temu bual ini jadi sangat menarik. Saya hanya sampaikan saja. Seterusnya sebagai penutup mungkin daripada Puan Rafiah sekali lagi. Wow, kisah perjalanan mendapatkan manuskrip karya-karya Buya Hamka ni sendiri boleh dibukukan. Idea. Ni Puan Rafiah dah throw idea lah ni kan. Mana tahu nanti saya boleh tulis. Yang sedihnya saya tidak pandai menulis buku mungkin, tapi saya cuba menerbitkan lebih banyak buku lah. Tak pandai buku. Dah hujung-hujung ni ada respon-respon mereka ni, kita rasa macam seronok pula nak raikan. Jadi marilah kita raikan dulu Sadia sebelum kita nak abang ipar saya ni, abang ipar saya. Okey, Tuan Zadi Abdullah. Alhamdulillah, tahniah Maksu Sadiah.
abang saya. Lepas tu Puan Najibah menyokong cadangan Puan Najibah menyokong cadangan Puan Rafiqah tadi. Setuju patut Saya rasa cadangan generasi baru. Saya rasa untuk Puan Najibah, kalau dia bagi cadangan, dia kena tolong tuliskan. Puan Najibah dah dapat assignment. Sebab beliau baru ikut Akademi Mungkin Editor boleh Jejak Tarbiyah. InsyaAllah ada lah usaha yang buat oleh faham. Mungkin di hujung sesi Sadia boleh promosi sikit berkenaan apa perancangan-perancangan terbaru yang dikendalikan oleh Jejak Tarbiyah sendiri. Saya difahamkan ada akademi editor, akademi penulis lah dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan di hujung sesi audience. Okey. Terima kasih Bang Fiz. Pertamanya sebab beri peluang untuk bersiaran. Ini sebenarnya adalah live saya yang pertama secara online. Dan saya tak pernah hadir sangat apa sesi buat bicara ke apa, sebab saya sibuk untuk menyusun buku di kedai, membungkus buku, menyapu sampah dan sebagainya. Jadi kerja-kerja buruh lah kan. Jadi kadang saya bila bercakap pasal industri buku, jelah. Yelah, tak biasa kan. Saya rasa Jejak Tarbiyah mungkin tak tahu sangat tentang industri buku, sebab kita bergerak ni bukan macam bergerak yang kita betul-betul plan dalam bisnes dan sebagainya. Sebab tu bermula pada awal Julai hari tu kita jemput Cik Asri Hassan daripada Kota Buku, yang mana beliau ni bagi saya sangat memberikan banyak input lah kepada Jejak Tarbiyah untuk lebih mengenal industri buku, terutamanya demand pembaca dekat Malaysia sekarang. Saya pun macam agak terkejut rupanya dekat Malaysia ni orang suka paling banyak baca komik. Tu antaranya kan. Kemudian untuk Jejak Tarbiyah sendiri, selain daripada renovation office tu, sebenarnya kita bukan nak renovate sebab apa sangat, tapi disebabkan kita ada pengambilan staff yang baru. Untuk tim yang baru, kita memerlukan ruang kerja yang lebih baik lah. Jadi kita ada beberapa orang tim yang barulah selain daripada tim sedia ada. Kita ada kemasukan general manager kita yang baru, iaitu Hafizul Faiz yang sebelum ni berada di ITBM. Kemudian kita ada pengarah penerbitan Saudari Mardiah Abadan yang sebelum ni adalah editor kita. Sekarang dia bekerja sepenuh masa. Dan kita ada beberapa lagi lah tim yang masuk. Jadi kita memerlukan ruang yang lebih baik lah. Dan saya jemput kepada semua untuk datang ke Galeri Buku Jejak Tarbiyah selepas ni. InsyaAllah akan ada banyak buku yang menarik lah semestinya, dan kita sediakan ruang yang baik lah untuk berbicara tentang buku lah. Dan untuk semua tim pun kita cuba untuk buat yang terbaik. Jadi untuk Jejak Tarbiyah, sebenarnya bisnes utama untuk buku adalah bisnes online. Jadi kami mempunyai lebih 300 dropship di seluruh Malaysia. Itu jumlah lah, yang aktif mungkin dalam 100 macam tu. Dan setiap bulan kita ada liga ejen, kita ada carta buku terbaik. Dan untuk ejen kita, sesiapa saja berminat untuk menjadi ejen dropship, kita ada pelbagai benefit yang menarik lah, dengan komisen yang tinggi, dengan hadiah yang menarik. Dan kita juga menjual buku-buku kita di Shopee Jejak Tarbiyah. Ni bermula daripada PKP, Alhamdulillah. Shopee merupakan satu medium yang sangat baik untuk kita explore, dan kita pun sedang belajar lagi. Alhamdulillah sekarang kita dibantu juga oleh pihak Shopee. Seterusnya kita ada medium online kita yang kita punya sendiri, iaitu website jejaktarbiyah.com, yang mana website ni mengandungi jualan-jualan buku dan juga paparan artikel harian, yang mana kita ada banyak artikel-artikel menarik yang dihantar setiap hari dan kita paparkan di situ. Selepas ini, mungkin dalam minggu hadapan kita akan upgrade jejaktarbiyah.com hanya sebagai platform perkongsian artikel saja. Untuk e-commerce jualan buku kita akan pindahkan ke jtbooks.my, yang mana selaras dengan kita upgrade company kepada JT Books. Itu antara yang perkembangan yang kita ni lah. Untuk kedai kita alu-alukan, walaupun mungkin kita tak promosikan sangat, kita alu-alukan semua sahabat kita untuk datang. Selain daripada tu, kita ada beberapa program
kita macam hari Sabtu ni sahaja kita ada 3 program. Yang pertama kita ada Jejak Muzium Negara yang mana ni macam di bawah travel kita sebenarnya. Kita ada program Jejak Muzium Negara yang dikelola oleh sejarawan kita iaitu saudara Fadrul Irwan. Program yang sangat menarik. Saya sangat syorkan untuk semua datang. Kita boleh daripada tak cinta sejarah, boleh cinta sejarah. Itulah Fadrul Irwan yang kita kenali lah. Seterusnya kita ada program kelas Shopee. Ini kita bawa khas daripada ITBM. Saudari ataupun Puan Ainul Muaidah yang mana kita bawa dia untuk ajar Shopee. Seterusnya kita ada pada malamnya TikTok feminis. Ini kita bawakan khas Puan Fadlina Siddiq, seorang aktivis wanita, dan juga Puan Nurul Suhadah. Yang mana ini acara secara online lah yang kita adakan dan sebenarnya selepas ni banyak lagi acara-acara yang kita akan kelolakan lah, dan ini semua diuruskan oleh tim saya yang saya memberikan ruang kepada mereka lah untuk berkarya di Jejak Tarbiyah. Itu kot untuk perkembangan Jejak Tarbiyah. InsyaAllah lebih banyak judul buku yang akan diterbitkan, tapi tidaklah sehingga beratus-ratus judul, sedikit demi sedikit yang kami mampu. Untuk tahun ni kita lebih kepada untuk cuba bertahan dengan cabaran-cabaran COVID, PKP. Dalam masa yang sama kita cuba mengisi ruang. Kita tahu ramai orang memerlukan bahan bacaan yang baik, memerlukan semangat untuk hidup, dan buku adalah salah satunya. Saya selalu menganggap buku ni seperti kita sakit, kita pergi farmasi, kita minta ubat. Kita demam, kita pergi farmasi, pergi klinik jumpa doktor. Bagi saya buku ni dia boleh merawat. Dia seperti ubat lah. Jadi itu buku-buku yang Jejak Tarbiyah ingin terbitkan adalah buku-buku yang kekal relevan sepanjang zaman. Buku-buku yang tidak bersifat popular semata-mata. Jadi itu yang kita dalam Jejak Tarbiyah lah. Dia tidak hanya sekadar soal menjual ataupun soal bisnes lah. Dia soal kualiti, soal kita ingin masyarakat kita mendapat something yang lebih baik dengan buku-buku yang kita tawarkan. Itu setakat ni yang saya rasa untuk Jejak Tarbiyah. Mungkin banyak lagi lah kekurangan, dan saya nak mengambil kesempatan akhir ni untuk mengucapkan terima kasih yang pertamanya kepada Bang Pis sendiri sebagai orang yang membuka jalan untuk yang pertama membantu kami menerbitkan buku yang awal-awal dulu, tolong layout, tolong design, tolong buat cover. Bang Hafiz Latif kan. Saya tidak pernah melupakan. Dan yang memperkenalkan kami kepada kilang cetak dengan harga istimewa lah. Itu kira jasa besar yang boleh dituntut belanja dah. Mungkin boleh belanja secawan kopi ke. Dan juga ramai sebenarnya yang sangat menyokong Jejak Tarbiyah. Saya juga nak ucapkan terima kasih yang hadir dalam acara malam ni. Contohnya antaranya adalah Puan Azah, Pustakawan USIM yang mana banyak sangat membantu kami. Sangat ramai, Puan Najibah sendiri, sama ada yang berada dalam ni ataupun tak, Kak Azah Abdul Rahman sendiri yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk terus bersama dalam banyak program DJT. Dan saya rasa Jejak Tarbiyah ni memang dibangun bukan soal saya saja, dia adalah kerja ramai orang. Yang mana saya rasa saya perlu mengucapkan terima kasih kepada semua orang, dan saya sangat menghargai lah. Saya minta maaf kalau kadang kita terlupa untuk berterima kasih kepada ramai yang memberi kepada kita. Dan kita berharap supaya apa yang dilakukan ini kalau baik dapat pahala yang mengalir lah, insyaAllah. Itu je kot daripada saya. Mohon maaf kalau tersalah bicara, terlebih bicara. Dan saya sangat mengalu-alukan untuk kita ada mungkin sembang-sembang di office dan sebagainya. Sangat-sangat mengalukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dia macam tu sekali, penggulungan daripada Sadiah tadi. Terima kasih banyak-banyak Sadiah. Tapi sebagai penutup, sebab Sadiah ada sebut pasal dropshipper dan sebagainya tadi, ejen JT kan, kita raikanlah sikit ni Puan Ira Matra ni. Terima kasih kedua-duanya perkongsian yang menarik. Ini ejen top ejen kan. Semoga JT dan Bang Pis dapat menarik lebih masyarakat lebih dekat, insyaAllah.
Ini top agent kita ni. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang macam mana nak jadi, itulah kalau nak tahu lebih lanjut macam mana nak jadi ejen JT dan sebagainya, boleh berhubung terus dengan mereka selepas ini. Adalah saya dapat tahu sebelum-sebelum ni dapat hadiah macam-macam lah kan. Yang terbaru yang saya dapat tahu tu penginapan di hotel tu. Beringin jugalah sebagai host, mana dah tahu dia jemput Itu dia bukan penginapan saja tu, dia program pengisian dan sebagainya. Bagi semangat macam tu. InsyaAllah. Betul. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Sadiah kerana sudi berkongsi dengan kita pada malam ni untuk episod Sembang Peace pada kali ini. Semoga setiap perkongsian kita dapat memberi manfaat kepada semua yang sedang menonton, yang sedang mendengar. Jika ada yang mungkin tadi baru masuk ni kan, kalau ada yang terlepas pandang dan sebagainya, kejap lagi boleh tonton semula siaran langsung ni supaya boleh dapat dengar perkongsian Sadiah yang menarik pada awal ni tadi juga. Apapun kita doakan supaya JT Books PLT lebih maju jaya insyaAllah. Semoga terus berkembang dan saya seronok sebenarnya melihat daripada awal dahulu sehingga kini JT dah menjadi sangat luar biasa sekarang ni. Semoga lebih terus maju, amin. Dan kita doakan juga anda semua tuan-tuan perempuan, semoga baik-baik saja, semoga baik-baik saja walau di mana anda berada. Kekal jaga kesihatan, kekal jaga diri masing-masing. Dan kita jumpa lagi dalam episod Sembang Peace di lain-lain waktu insyaAllah. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Okay, selamat malam.